Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas pada pagi ini. Ong Shi Hui tak boleh join kelas hari ini kerana internet problem. Okay, faham. Tak apa. Okay, macam ni lah. Yang kehadiran kelas itu, cikgu share pada anda semua pada minggu lepas kan, murid-murid 5 Alpha ya. Kepada mereka yang kenal kawan-kawan yang tak datang sepanjang PDPR Google Meet ini. Yang kenal lah, ada 3 nama di situ khususnya kan. Sebenarnya ada 5. Satu itu pandai juga, bijak. Dia ke tengah-tengah dia tetas sekali tu. Cikgu kan nak paparkan sebab benda dengan record macam tak elok lah kan. Jadi kepada mereka yang kenal pada kawan-kawan yang datang tu, 5 orang sebenarnya setiap kelas kan. Sebenarnya ya, kamu datang 2-3 orang cikgu masuk. Ke tidak kawan-kawan kita ini dia tonton balik. Itu yang soalan cikgu saja. I mean, do they really watch back the record of our lesson done at the previous time? That's my concern. Okay, that's my concern. Kalau mereka buat, tak apa. Yang takutnya, geng ini, saya takut macam tu tau. Geng ni nanti dia akan cakap, saya tak ada kelas, saya tak dapat hadir kelas. Dia nota di situ, dia tak ada tindakan. Lepas tu kata cikgu tak beri handout offline. Nota pun dah bagi, handout pun dah bagi dah tu. Tak buat. Tapi benda itu akan balik pada saya. Kalau macam tu tak best lah kan. Jadi sila bagi tahu kawan-kawan semua. Macam Yemping cikgu faham dia rajin. Tapi sebab internet masalah, ada ke tak dia ada buat pembacaan sendiri. 有没有自己读？他有自己读我就没有事情啦。如果他没有自己读的话，tak mungkin lah 5 itu mengharap cikgu pergi ke rumah mereka buat tuition kan. Atau buat tuition seorang-seorang. Ataupun nanti buka sekolah pun, percayalah lepas buka sekolah nanti bulan 10 buka sekolah pun, dia tak mungkin buat kelas tambahan fizikal lepas sekolah. Okay? 意思说不可能在放学后 okay? 有特别班 di sekolah khususnya. Kalau dia nak buat kelas tambahan pun internet juga. Buat internet. Jadi bagi tahu mereka semua itu, tolong benda banyak kita dah belajar. Itu aja aku takut. Tapi nasib baik untuk 5 alpha ni, kehadiran secara purata melebihi 70% lah. Itu aja aku rasa Google Meet ini bermakna untuk mereka yang boleh ikutlah. Yang tak boleh ikut itu, cikgu pun tak boleh cakap apa. Minta tolong bagi tahu mereka, tonton semula. Dan kalau boleh, message cikgu lah. WhatsApp ke, PM cikgu. Cikgu memang nak bincang dengan mereka. Hari tu cikgu minta daripada Jonathan. Betul kan Jonathan? Cikgu belum lagi call mereka tau. Nak call pun rasa macam takut. Sebab khawatir keluarga mereka masing-masing ada cabaran kan. Sekarang PKP. Mungkin pasal kerja ke semua. Okay? Kita pun tak nak buang masa ya. Jadi pastikan mereka yang tak hadir kelas tu bagi tahu mereka. Tolong tengok balik YouTube. Dan kalau kamu tengok YouTube cikgu, channel cikgu itu, record Google Meet itu cikgu dah susun untuk tingkatan 5, tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 untuk yang junior. Kamu pun boleh tengok semula. Okey, jadi minta tolong tonton dan belajar. Yang tak reti tak payah tonton. Okey, yang tak reti tu yang perlu tonton dan tanya. Okey. Jadi sekarang kita mulakan balik semula apa yang kita henti pada minggu lepas tau. Murid-murid, kita dah sampai ke bab yang ke-12 variasi ya. Antara perkara yang paling penting kita belajar variasi ini adalah mutasi. Okey, kita telah menyentuh mengenai mutasi gene. Cikgu ulang mutasi gene. Mutasi gene sebelum ini mungkin anda hanya terfikir. Mutasi gene adalah satu penyakit keturunan daripada maksudnya ibu bapa ataupun moyang. Contohnya mutasi gene yang agak terkenal yang kamu dah tahu iaitu buta warna. Buta warna. Okey, gene yang telah bermutasi menyebabkan orang itu ada buta warna itu diturunkan melalui ibu bapa. Namun mutasi perlu harus kita faham ya, selain daripada faktor keturunan ini, dia sebenarnya lebih fokus kepada perkataan mutasi iaitu perubahan yang secara kalau ikut English instant lah. Kalau instant
instantaneous. Kalau ikut BM je aku lupa dah. Secara mendadak. Bukan mendadak. Perubahan secara sekejap. Ya? Dengan genetik. Spontan. Jadi macam mana dia boleh berlaku spontan tu? Kita dah sebut mutagen. Ingat ke tak mutagen? Okay? Jadi murid-murid. Kenapa kita nak belajar bahagian ini tau? Cikgu nak terus tunjukkan soalan. Tengok pada skrin kamu sekarang. Sebelum cikgu pergi mutasi kromosom semula. Okay? Jadi antara soalan SPM. Biasanya soalan variasi ini dia akan campur mutasi, bahagian mutasi variasi ni bahagian mutasi dia akan campur dengan tingkatan 4. Dia akan campur dengan tingkatan 4 pembahagian sel. Jadi kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang ditunjukkan satu, ini soalan past year lebih kurang tak silap cikgu dah dekat 13 tahun lepas kot, 13 ke 12 tahun lepas. Soalan struktur, ya. Kalau soalan esei, kalau pembahagian sel biasa orang terfikir pasal pengkotoran tisu. Okey, bab 6 tingkatan 4 pembahagian sel. Okey, pengkotoran tisu ataupun pengklonan. Tapi itu satu, itu aplikasi. Tapi apakah yang tidak baik mengenai pembahagian sel? Cikgu, pembahagian sel ada yang tak baik ke? Ya. Seperti yang cikgu cakap, mutasi gen, mutasi gen lah. Mutasi gen ini boleh menyebabkan pembentukan sel-sel kanser. Cikgu, kenapa boleh menjadi pembentukan sel-sel kanser? Bayangkan kamu telah belajar, okey? Kamu telah belajar bahawa matahari ada sinaran ultraviolet. Dengar ya, dengar sampai tengok. Jadi, sinaran ultraviolet. Untuk pesakit genetik khususnya, okey? Untuk pesakit genetik khususnya, pesakit yang genetik dulu, khususnya albinisme, yang albino, kulitnya putih, kita tahu bahawa mereka tidak ada pigmen. Tidak ada pigmen dan kita tahu pigmen kulit ini menyerap cahaya matahari, tukarkan dia kepada vitamin D. Tukarkan dia kepada vitamin D. Jadi kekurangan pigmen tersebut, maka sinaran akan terus menembusi sel-sel yang ada dan merosakkan sel. Di sini timbul isu. Apa yang merosakkan di sini? Kita sedia maklum, mereka boleh timbul kanser kulit. Jadi bagaimanakah kanser boleh berlaku? Jadi bayangkan sekarang sinar ultraviolet itu tembus sel, okey, dan melakukan mutasi pada sel-sel kulit tersebut. Kalau kamu tengok pada gambar raja ni, ya, normal sel dia sel yang normal, size dia semua lebih kurang sama dan kecil. Tapi tiba-tiba sel S itu besar. Sel S itu besar. Jadi fikirkan, apakah contoh faktor W yang menyebabkan pembentukan sel X? Tengok nanti kita jawab ya. Dan kedua, bincangkan sebentar, bagi 2 minit pada diri sendiri, terangkan pembentukan sel X dan nyatakan 2 cara untuk mengelakkan perkembangan sel X. Kejap, cikgu nak ambil tisu dulu. Okey, jadi jawapan dia sebenarnya jatuh kepada apa? Cikgu balik pada soalannya, siapa yang tak boleh dengar bagi tahu tau. Jadi sekarang tak ada respon, saya anggap bahawa semua dengar. Jadi dia minta, okey, dia di dalam soalan tak cakap pembentukan sel X adalah disebabkan faktor W. Jadi sekarang dia minta contoh, bukan faktor ya, dia minta contoh faktor W. Jadi mungkin ada jawapan yang boleh bagi faktor fizikal dan faktor kimia. Sekarang silibus kamu ada faktor biologi. Betul kan? Puan? Betul tak? Betul tak? Boleh tahu respon tak? Hashika, boleh ikut Hashika? Hashika?
Asya, boleh ya? Jadi balik kepada soalan, bagus. Not clear? Not clear. Sabar. Belum ada jawapan lagi pun. Jadi, mungkin ada kawan kita akan cakap faktor kimia dan faktor fizikal. Tapi dia jatuh pada contoh ya. Jadi contoh, apakah faktor fizikal yang kamu tahu? Jawapan dia sinar ultra ungu ya. Seperti sinar ultra ungu. Okey. Dan juga sinar X, sinar pengayonan. Kalau kamu nak nyatakan faktor kimia. Jadi, seperti bahan karsinogenik. Bahan karsinogenik pun terima. Ingat ke tak murid-murid? Yang ini contoh. Jadi kalau kamu tak tahu untuk bahagian ini, kamu boleh tengok balik pada muka surat, buku teks kamu ya. Cikgu pun tak nak buang masa semua. Buku teks kamu muka surat 269. 269 ini kepada contoh, cikgu ulang contoh. Minta maaf ya. Sebab cikgu pun langkap ini. Jadi kalau contoh, terima kasih. Okey. Jadi ini jawapan dia ni, jawapan ni. Kalau kamu tulis faktor fizikal, faktor kimia, faktor biologi, tak dapat makai sebab dia nak minta contoh. Okey, contoh. Mana-mana ini pun memang diterima lah. Dia akan diterima jawapan. Tapi kalau nak selamat, baik bagi satu contoh ejen fizikal, satu contoh ejen kimia. Okey, jadi kenapa boleh menjadi pembentukan sel kanser ini disebabkan pendedahan seperti yang cikgu cakap, sinar X ke sinar gamma ke ataupun bahan karsinogenik seperti asap rokok lah kalau kamu nak nyatakan macam tu. Jadi fikir balik, kenapa boleh menjadikan sel kanser? Sebab mutagen boleh menyebabkan perubahan spontan dan juga rawak lah, ataupun kalau ikut English sekali lagi instantaneous change lah. Yalah. Spontaneous change, instantaneous pun betul, spontaneous change on the genetic content. Maksudnya boleh menyebabkan perubahan pada mana? Pada nukleus. Dalam nukleus kita ada kromosom. Dalam kromosom kita ada gene. Ya, dia boleh mengubahkan khususnya struktur gene yang ada. Khususnya lagi pada susunan base nitrogen dalam DNA. Base nitrogen dalam DNA. Itu yang kamu belajar mutasi gene. Jonathan, okay or not? Jonathan? Oh, lag. Okay, no worry. I know. KL lately got a lot of problem for internet line lah. Jadi kepada mereka yang dah berusaha masuk, terima kasih. Yang tak jelas, nanti tengok balik lah. Sebab cikgu rasa line cikgu di sini okey kan, Chin? Boleh kan, Chin? Yongyi? Okey. Yongyi boleh ya, Yongyi? Sekarang okey. Kan? Sekarang? Tadi tak okey? Tadi ada sikit lag. Lag daripada saya? Ya. Mungkin. Oh ya Allah. Okey. Minta maaf Cikgu sebab kalau ikut cikgu punya line bar penuh ni. Kalau ada masalah bagi tahu cikgu tukar line 5G je. Jap. Kalau dah banyak orang cakap lag, perlu tukarlah. Ni bahaya ni. Okey. Harap semua jelas ya. Jadi yang pertama sekali lagi, apakah contoh faktor W? Kita letakkan contoh ya. Kalau menjadikan ejen fizikal, ejen kimia, dia salah tau. Sebab itu adalah bukan contoh. Itu adalah faktor yang besar tu. Dia mungkin jadi faktor sinar ke faktor macam-macam di situlah. Okey. Jadi perubahan ini boleh menyebabkan sel kanser. Ya, cikgu. Jadi apa kaitan dengan albino pula? Bagaimana dengan pembentukan albino? Pembentukan albino ini cikgu dah cakap. Dia, kalau kamu belajar sebelum ni, orang yang albino ini maksudnya dia dalam kromosom dia itu membawa sepasang alel resesif albino. Dia membawa dua alel resesif. Tapi dari mana alel itu muncul? Satu zaman dahulu. Zaman dulu ada orang itu dia mungkin mengalami mutasi gene. Okey? Mutasi gene pada
khususnya jin yang membentuk pigmen kulit. Jadi mutasi itu menyebabkan badan dia gagal nak membentuk pigmen. Dan orang tersebut, dia albino dan dia berjaya hidup, membiak dan diturunkan sehingga hari ini. Itulah kamu belajar sekali lagi pemilihan semula jadi ke? Bukan. Normal selection, pemilihan normal lah. Pemilihan normal. Jadi itu cerita yang mula variasi terdahulu. Dia mulakan dekat evolusi dan juga natural selection, pemilihan semula jadi. Okey? Jadi itu nanti. Jadi yang penting kamu pun tahu semua yang kamu nampak sekarang variant. Dia bercenderung mula daripada mutasi dari satu generasi dulu dan diturunkan sehingga hari ini. Maksudnya yang mengalami mutasi tersebut mampu untuk hidup, mampu untuk membiak dan mampu untuk turunkan jin itu ke dalam kita punya kolam jin, jin pool, masuk ke dalam kita punya maksudnya jin dalam populasi manusia ini. Okey? Jelas ke tak murid-murid? Kanser lain. Bukan lain apa, tapi konsep dia sama. Yang lain cikgu cakap biasanya kanser ini cikgu dah cakap, kamu perlu faham ya. Kanser ini dia pun turun-temurun. Maksudnya kalau kamu daripada keturunan yang ada kanser, okey? Kamu daripada keturunan yang ada kanser, kamu pun kecenderungan boleh bukan menjangkiti, bukan. Kamu pun bercenderung untuk mendapat kanser ya. Maksud dia dalam jin kamu itu ada jin yang tak sihat menyebabkan kanser. Contoh ya, kalau biasanya kalau kita punya saudara ataupun kita punya makcik-pakcik ke ataupun datuk nenek seorang itu ada kanser, contoh kanser hati ke ataupun kanser usus ke, kanser perut, kita perlu berhati-hatilah sebagai anak ke keturunan mereka. Mungkin jin yang ada membawa kanser perut itu, kalau kanser perut mungkin ada pada kita, kalau kita tak jaga makan minum, kita makan terdedah dengan banyak mutagen, akan mencepatkan proses tersebut. Yang cikgu nak sebut adalah beza dia untuk kanser dan juga macam albinisme ini. Kanser tak nampak sangat. Dia biasanya kita dah berlaku baru nampak. Tapi albino ini kita lahirkan terus nampak hasil dia. Oh, ini adalah anak albino. Kanser memerlukan masa. Dan mutagen untuk memulakannya berlaku. Dan kalau kita ada jin yang boleh menyebabkan kanser, lebih senang kita terdedah kepada mutagen, lebih senang kita mengalami mutasi menyebabkan apa sekali lagi? Kanser pada tempat tertentu dalam badan kita. Jadi faham ke tak faham? Siapa nak cikgu nak pilih sekarang? Wenhan, boleh ikut tak Wenhan? Boleh. Boleh ya? Jadi itu baru mutasi jin lah. Cikgu nak sepatutnya dah pergi mutasi kromosom ya. Jadi teruskan untuk soalan yang tadi. Kita nak cepatkan ya. Jadi terangkan pembentukan sel X. Okey? Terangkan pembentukan sel X. Jadi pembentukan sel X ini, kalau kamu betul-betul nak buat nota itu, kamu hanya perlu faham ya. Okey? Dia adalah cenderung kepada mutasi jin. Jadi mutasi jin, apa jawapan dia? Cikgu tengok apa ada pointer kita tak. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, apakah jawapan yang kita sebutkan? Pertama, kau perlu nyatakan sel X itu didedahkan apa? Kalau tengok apakah contoh ejen yang kamu nak cakap itu, tapi wajib sebut mutagen. Okey? Kamu nyatakan contoh yang ikut soalan mula-mula tadi itu. Okey? Jadi lepas itu sel X itu akan mengalami apa? Sel X itu mengalami mutasi. Paling penting kamu nak nyatakan kromosom sebenarnya pun terima ya. Dia dua-dua terima. Struktur kromosom sebenarnya bukan bilangan kromosom. Bilangan kromosom, kalau kamu nyatakan mutasi kromosom, takut salah faham. Biasanya kita rujuk pada mutasi jin. Okey, intercase ini kita biasa rujuk pada mutasi jin biasanya. Tapi mutasi jin ini bukan wajib lah.
Okey, kromosom pun boleh, struktur kromosom. Tapi jaranglah kita nak sebut di situlah. Jadi mengalami mutasi. Jadi apa yang akan berlaku lepas itu, sel X itu akan membahagi tanpa kawalan. Membahagi ini kamu boleh gantikan dengan perkataan mengalami mitosis tanpa kawalan. Ini konsep dia. Jadi inilah pembentukan kanser. Cikgu ulang kanser. Kenapa kamu makan tak sihat kamu boleh dapat kanser? Okey, ataupun kalau kenapa kamu pergi buat pergi kerja yang biasa terdedah kepada macam ejen fizikal khususnya iaitu sinar pengayonan. Sinar pengayonan menyebabkan sel-sel kamu mengalami mutasi, lepas itu menjadi kanser pun boleh terjadi. Jadi kita perlu jagalah. Okey, jadi nyatakan dua cara untuk mengelakkan perkembangan. Mengelakkan perkembangan. Di sini ada dua soalan di sini biasanya. Satu mengelakkan, satu merawat. Okey. Cikgu pun tak nak buang masa untuk di sini. Cikgu memang nak bagi kamu fikirkan sebentar sebelum cikgu bagi jawapan. Untuk merawat. Okey. Untuk merawat dan mengelak ini apa beza? Okey. Biasanya kamu akan dengar jawapan yang di sini. Dia jatuh kepada kemoterapi dan juga satu lagi radioterapi. Nanti kita akan sebut, kalau sempat kita akan sebut untuk bahagian ini. Yang penting kaitnya dengan bab 6, pembahagian sel dengan mutasi ini adalah seperti yang cikgu dah cakap kat sini, iaitu pembentukan sel X ni, iaitu sel kanser lah. Kita panggil. Okey? Sel X itu ialah sel kanser. Kalau kamu nanya, mulakan dengan jawapan kamu sel X itu ialah sel kanser, bagus. Kalau kamu ikut cara macam tu, sepatutnya jawapan kamu bermula dengan memberi nama kepada label. Tapi kita sekarang lebih kepada konsep. Jadi, faham ke tak faham kenapa kamu belajar mengenai mutagen ini dan juga mutasi jin ini. Okey? Jadi, kalau kita pergi ke mutasi kromosom, seperti yang cikgu cakap tadi dah, mutasi kromosom pun boleh menyebabkan kanser. Bayangkan kromosom strukturnya menjadi panjang ke pendek ke ataupun antara dia, struktur kromosom itu, dia punya jin pada lokal tertentu terbalik kedudukan dia, okey, ataupun menjadi ataupun mendapatkan jin daripada kromosom homologous yang lain. Dia campur menjadi panjang. Jadi benda ini pun di bawah sebenarnya konsep mutasi. Namun kita telah henti pada minggu lepas mengenai mutasi kromosom yang melibatkan bilangan kromosom khususnya. Bilangan kromosom. Dan seperti yang kamu nampak di sini, tak disjungsi biasanya dia rujuk khas kepada pembentukan gamet. Jadi, tengok pada skrin kamu sekarang ataupun tengok pada buku teks kamu, muka surat 273 ini. Seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin dan muka surat 273, sindrom Down. Sindrom Down. Cikgu nak tanya Tan Sin Yi sekarang. Tan Sin Yi cikgu nak tanya. Sindrom Down ini, boleh ke tak kita tiba-tiba 46 kromosom macam kita semua sihat ini, tiba-tiba dapat 47 kromosom ekstra satu. Boleh ke tak boleh menjadikan sindrom Down? Jawapan dia boleh ke tak boleh je? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bagus. Sebab ini biasanya berlaku ketika pembentukan gamet. Maksudnya gamet itu mendapat ekstra kromosom satu bercantum dengan satu lagi gamet yang sehat. Jadi dia dapat ekstra satu. Jadi maksudnya dia bermula dari zygote, dah cacat dari segi nombor atau bilangan kromosom. Untuk kita perlu hati-hati sekarang. Apa yang soalan cikgu nak jawab saya sekarang? Soalan kehebat antara dia adalah kenapa sindrom Down ini dikatakan lebih cenderung untuk wanita khususnya ataupun untuk pasangan suami isteri lebih cenderung mendapatkan anak sindrom Down kalau anda khususnya wanita melahirkan anak pada
umur yang uzur. Pada umur yang uzur. Maksudnya kamu makin tua, kalau kamu lahir anak makin tua, chance untuk mendapat anak sindrom Down makin tinggi. Cikgu, kamu cakap tidak berdasarkan kepada fakta. Tidak ya. Kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang, ini yang cikgu nak kongsikan antara dia. Banyak tau, kamu boleh tengok. Murid-murid tengok pada skrin lah, cikgu pun tak nampak masa ya. Okey, risiko untuk mendapat sindrom Down ya, khusus untuk ibu ya. Memang ada kajian yang memang kukuh menyatakan umur ibu mempengaruhi ataupun boleh dipengaruhi sebenarnya. Boleh dipengaruhi dan melahirkan anak yang bercenderung sindrom Down. Khususnya pada umur ibu yang lebih tua. Umur itu ada sebenarnya berhubung secara langsung. Kalau kamu tengok di sini, untuk ibu yang berumur 25 tahun, setiap satu daripada 1,250 ibu boleh melahirkan anak yang ada sindrom Down. Kalau kamu umur 25 tahun, masa chance dia dekat 1/2,000 sebenarnya. Cikgu buat senang lah. Kalau 1/1,000 kamu takut pula kan? Masa setiap 1,000 kelahiran, satu itu adalah sindrom Down anak. Kalau kamu tengok umur yang 40 pula, kalau kamu dah masuk 40, jadi setiap ibu itu, setiap satu daripada 100 ibu itu boleh melahirkan anak yang ada sindrom Down. Nampak ke tak? Bertambah 10 kali ganda. Bertambah 10 kali ganda chance dia. Nampak tak murid-murid? Satu ya 1/1250, satu ya 1 dalam 100. Boleh nampak ke tak? Boleh faham maksud dia ke tak? Boleh. Jadi satu cikgu ulang ya. Satu kalau untuk ingatlah, untuk yang umur 25 tahun. Jadi cikgu bukan nak menyarankan kamu kahwin awal, tidak ya. Cikgu nak kamu faham konsep saja. Jangan lepas ni pergi kahwin Chin. Cikgu hanya bagi tahu saja ini adalah fakta dia untuk menyatakan sindrom Down itu berkait dengan ibu. Ibu ya. Itu pasal kata cikgu guna istilah kahwin. Bukan tak kahwin ya, kahwin. Okey, dan lahirkan anak pada umur yang tua. Jadi, kenapa boleh terjadi macam tu? Untuk faham benda ini, cikgu akan kaitkan dengan tingkatan 4 sedikit. Jadi, balik. Cikgu akan sebut dua perkara di sini. Satu ialah spermatogenesis. Ya, pembentukan gamit mah. Satu ialah sperma. Satu ialah oogenesis. Cikgu ulang ya. Spermatogenesis, oogenesis. Kalau siapa yang tak ada buku teks, kamu boleh tengok pada skrin memang. Tingkatan 4 tak ada lah. Jadi, murid-murid, biasanya bukan cikgu nak katakan penyakit sindrom Down ini, lahirkan anak sindrom Down ini jatuh pada ibu saja. Ya, tapi untuk lelaki jarang mereka kaitkan. Sebab dia adalah kamu perlu jawab soalan walaupun soalan ini berbentuk lawak ya, bukan kata lawak lah. Mungkin ada anda yang rasa tidak selesa. Jadi antara soalan yang cikgu nak tanya ini adalah kita lelaki boleh menghasilkan sperma secara unlimited ya. Ya, unlimited. Dia tak ada faktor umur sebenarnya yang menghadkan penghasilan sperma kita. Sampai umur 80 pun mungkin testis kamu masih lagi berfungsi menghasilkan sperma. Perlu faham ya. Manakala untuk perempuan kita perlu tahu ada menopause. Menopause itu akan henti menghasilkan ovum ya. Jadi kita sekarang nak bincangkan sekarang. Okey. Macam mana spermatogenesis, pembentukan sperma itu berlaku. Jadi pembentukan sperma cikgu nak cepatkan saja. Untuk yang pembentukan ovum itu cikgu ambil masa sikit. Jadi untuk sperma ini, kamu akan nampak bahawa dalam testis dalam testis ini ada banyak tube ataupun kamu boleh kata banyak salur lah yang berliku, yang tempat menghasilkan sperma dia ialah tubules seminiferus ni, yang kuning ni. Okey? Siapa tak boleh ikut ya? Cikgu harap anda semua boleh ikut. Okey, jadi epididymis ini pula bahagian yang selepas kamu nampak macam di luar testis. Tak ya, dia sebenarnya dalam struktur testis juga. Yang dia berliku lebih tebal ini, lebih tebal lumen dia itu epididymis ialah tempat di mana sperma akan menjadi dewasa. Jadi isu dia sekarang, kenapa sperma kita adalah tidak ada had ya, unlimited, tidak ada had. Jawapan dia jatuh kepada apa? Proses meiosis itu berlaku
Dan kita tahu setiap kali meiosis akan menghasilkan 4 sel haploid. Setiap kali dia akan menghasilkan 4 sel haploid. Cikgu, saya tak faham mengenai meiosis. Kalau mereka yang tak faham, cikgu cadangkan sekarang bukakan skrin kamu, cikgu sepintas lalu terdahulu untuk meiosis ya. Sepintas lalu je. Jadi, untuk mereka sesiapa yang tak tahu apa itu meiosis, kamu boleh tengok pada skrin kamu sekarang, murid-murid. Dengan cepat cikgu nak sebut ya, sebab minggu lepas cikgu pun nak sebut. Kalau kamu tengok meiosis itu yang paling penting proses untuk sel haiwan. Kita lah manusia pun di bawah kategori sel haiwan ni. Paling penting kita ada centrio ya. Centrio. Okey. Dan kromosom yang di tengah ni. Kromosom di dalam nukleus. Kejap ya. Jangan cepat ya, cikgu nak lalu ya, pintas lalu ni. Pointer option. Okey. Jadi ini adalah kromosom homologous hitam, merah, biru dan kuning. Jadi ketika profasa 1 dengan cepat, yang paling penting sekarang selain daripada kamu nampak membran nukleus itu dia hilang, yang penting daripada centrio akan mula pembentukan gelendong, apa panggil dia? Gentian gelendong ya. Gentian gelendong. Gentian gelendong ini akan pergi ke metafasa 2 nanti, kejap ya, metafasa nanti, di mana dia akan sambung kepada centromere pada kromosom. Centromere pada kromosom. Jadi balik kepada profasa 1 dulu, dia membentukkan gentian gelendong. Okey, dalam meiosis ada satu proses yang telah berlaku berbanding dengan mitosis. Meiosis 1 profasa 1 berlaku apa itu? Pindah silang, berlaku pindah silang. Seperti gambar raja kamu nampak, merah dengan biru ada segmen ataupun bahagian dia yang bertukar warna. Okey, proses itu dimulakan dengan sinapsis. Sinapsis sekali lagi adalah pergerakan di mana kromosom homolog merapat atau merapat satu sama lain. Sinaps lain, sinapsis lain. Sinapsis dia pergerakan. Okey, kromosom homolog dia datang rapat. Selepas mereka datang rapat, betul-betul rapat, struktur 4 kromatid di mana seperti gambar raja ni, dia sebenarnya pun dirujuk kepada 2 kromosom yang sudah datang rapat. Betul. Tapi kita nampak sebenarnya lebih penting kepada kromatid, ada 4 di sini yang menjadi rapat satu sama lain. Kita panggil tetrad. Struktur itu kita panggil tetrad. Pergerakan itu sinapsis. Dan ada tempat di mana kromatid itu bersentuhan. Bukan bertukar ya. Cikgu guna perkataan bersentuhan. Itu kita panggil kiasma. Okey? Kiasma. Kalau dia sentuh 2 tempat, kita panggil kiasmata. TA. Bukan kiasma. Kiasma 1, kiasmata 2. Jadi kamu akan nampak tempat yang dia sentuh itu akan melakukan pindah silang lah. Pertukaran segmen untuk kromatid ataupun kromosom pun terima. Kalau tak tahu tanya sebab cikgu cuba nak fokus pada skrin kamu sekarang, cikgu tak nampak pada chat box tau. Kalau tak tahu nak hentikan ya cikgu. Saya tak tahu apa-apa, tanya tau. Ataupun raise hand, cikgu pun boleh dengar. Ting tong, cikgu faham lah. Okey, jadi metafasa ini, sekali lagi metafasa ini kalau kamu tengok dia gentian gelendong, okey, spindle fiber itu akan sambung pada centromere ini. Jadi apa yang kamu telah belajar pada kelas-kelas yang sebelum ini mengenai mutasi adalah okey, mutasi kromosom khususnya pada bilangan kromosom berlaku. Boleh pada metafasa 1, pada metafasa 2. Metafasa 1 maksud dia gentian gelendong ini mungkin tidak terbentuk. Kalau tidak terbentuk, maka pembahagian anafasa 1, pembahagian kromosom homolog ini akan jadi tidak sekata. Sekarang kalau untuk meiosis yang sihat ataupun yang lengkap, dia akan tarik secara sekata. Maksudnya ada sepasang, dia akan separuhkan jadi 1 dan 1. Kalau dia tidak sihat, ini yang terjadi pada buku teks kamu tak sebut. Kalau kamu ingat, perlu ingat Seperti yang kamu nampak di sini pada skrin, yang tak sihat.
Kalau berlaku pada meiosis 1, dia akan jadi tidak sekata. Kita pun dah bincang. Jadi dia ada lebih kromosom pada satu belah, kurang kromosom pada satu belah lagi. Okey? Sama ya. Jadi balik kepada asas dia. Jadi sesiapa yang tanya sekali lagi, cikgu, perlu ke tak saya hafalkan pembahagian sel mitosis, meiosis? Bagi cikgu bukan hafal lah. Saya lebih suka kalau kamu guna perkataan faham. Kalau kamu tak faham, kamu hafal pun kamu tak akan dapat untuk jelaskan untuk konsep mekanisme tak disjungsi. Tak disjungsi ya, kamu perlu jelaskan tau. Tak disjungsi itu berlaku macam mana dan kenapa. Dan kenapa gentian gelendung ini tidak terbentuk? Disebabkan apa? Siapa boleh jawab sekali lagi? Kenapa gentian gelendung ini tidak terbentuk? Siapa nak cuba jawab? Kalau satu perkataan je. Kenapa? Kenapa gentian gelendung tak terbentuk? Siapa nak cuba? Apapun cikgu tanya juga Kei Chen ke ataupun Siti Nadia. Leong Kei Chen, Siti Nadia. Chin nak jawab ke? Stop. Tua. Tak, dah cakap banyak kali. Tua itu ada demand faktor. Bukan mutasi. Tukar SI belakang tu, Jonathan. Tukar belakang SI tu. Mutagen. Mutagen. Sebab mutagen. Bukan mutasi, sebab mutagen. Jonathan, you get what I mean? Proses itu ialah mutasi, betul. Tetapi cikgu sebenarnya soalan disebabkan apa? Mutagen. Mutagen yang menyebabkan gentian gelendung ini tak terbentuk. Itu adalah mutasi. Itu mutasi, betul. Tapi disebabkan apa? Mutagen. Jadi mutagen macam Chin tadi kata, penuaan. Ya betul. Kalau itu kamu rujuk khusus kepada nanti kita akan sebutlah oogenesis nanti ya, sabar ya. Nanti kita akan tengok faktor penuaan itu dia bukan mutagen tapi penuaan itu adalah benda semula jadi ya. Kita dah boleh letak dalam konsep mutagen. Okey, nanti jika sambungan sabar ya. Jadi kita kembali semula di sini. Ana fasa 1 ialah kromosom homologous ya. Kalau BM homolog kan. Kromosom homolog akan dipisahkan. Jadi dia akan nampak bahawa kiri dan kanan dah diseparuhkan warna. Tadi asalnya ada 4 warna, sekarang dah jadi 2. Dan di sini juga cikgu perlu sebut mengenai apa dia? Mengenai bagi apa itu? Mengenai hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua. Okey? Kalau kamu tengok di sini sekali lagi, hukum Mendel kedua, dia menyatakan bahawa penyusunan bebas kromosom. Penyusunan bebas kromosom. Jadi, ketika metafasa 1 ini, dia. Hukum Mendel 2 itu. Okey? Ketika metafasa 1, hitam, yang kromosom hitam ni tidak semestinya dia akan sebaris dengan yang biru. Dia boleh juga dengan yang kuning, terbalik tempat dia. Itu dia kata penyusunan bebas. Penyusunan bebas. Okey? Dan kalau dia dengan yang kuning, hitam dengan kuning, dia akan ditarik sebelah kiri lah. Okey? Tapi kalau ikut gambar raja yang sekarang bagilah hitam dengan biru. Ini bukan satu kemestian, bukan satu yang mesti berlaku. Dia adalah bebas. Boleh bebas berkumpul dengan atau bersusun dengan mana-mana satu kromosom yang lain. Jadi sambung dan kita nampak bahawa ketika profasa 1 gentian gelendung lagi terbentuk. Kenapa? Jadi ketika metafasa 2 kamu nampak gentian gelendung itu juga sambung kepada sentromere. Tapi kali ini dia bertugas ketika anafasa 2 ialah kromatik seiras yang akan dipisahkan. Kromatik seiras yang akan dipisahkan. Jadi kalau gentian gelendung ini tidak terjadi, kalau kamu tengok pada skrin cikgu, terpaksa gunakan bukan pointer lah, sekejap ya. Okey. Kalau anda tengok di sini sekali lagi, kalau dia tak jadi, kalau ini gentian gelendung dia tak terbentuk, maka dia tidak akan berjaya dipisahkan. Ini yang terjadi kalau anda tengok pada gambar raja pada saya. Kejap. Cikgu nak keluar dia. Keluar dari sini.
Okey, kalau anda tengok pada buku teks kamu sekali lagi, buku teks muka surat 272 yang berlaku ketika meiosis 2. Bulatkan sini, meiosis 2 anafasa 2. Kalau sesiapa yang tak nampak, dia gunakan arrow warna merah ya, kamu nampak ini, yang dia letak dalam bentuk meletup itulah. Maksudnya ada pembahagian yang tidak lengkap, perpisahan yang tidak lengkap, menyebabkan ada ekstra kromosom terbentuk pada satu belah lagi itu kurang. Jadi kamu akan nampak beza antara hukum Mendel 2 yang dia guna istilah itu, kita guna ikut buku teks tau. Kita jangan nanti kata keliru. Hukum Mendel 2, penyusunan bebas menyatakan susunan kromosom adalah bebas pada metafasa 1. Kita guna metafasa 1. Kalau untuk tak dijunsi, dia nyatakan anafasa 1. Cikgu tadi sebut metafasa tau. Tapi ubahkan sekarang. Anafasa, kita guna istilah anafasa. Dia nak lebih fokus kepada pembahagian sama ada kromosom homolog yang tidak lengkap ataupun pembahagian perpisahan, boleh guna juga perpisahan kromatik seiras yang tidak lengkap. Anafasa. Dia guna istilah anafasa sini ya. Jadi harap tak ada nanti ada orang kata, cikgu tadi saya nak gunakan anafasa ke ataupun guna metafasa. Kalau untuk mutasi kromosom kita guna tak dijunsi berlaku ketika anafasa. Tapi anafasa apa? 1 atau 2 perlu hati-hati. Anafasa 1 pasangan kromosom homolog yang gagal terbahagi. Ataupun kalau anafasa 2 kromatik kembar ataupun kromatik seiras yang gagal dipisahkan. Gagal. Sambung ya. Kalau tak faham itu hentikan cikgu tak tahu tak. Fatin, boleh ikut tak Fatin? Fatin? Fatin ada? Oh, Fatin. Okey. Cikgu sambung ya. Jadi, kalau kamu tengok di sini sekali lagi, yang hasil untuk setiap satu kromosom, sel yang dihasilkan, membawa kromosom dan ada kromosom yang warna dia, asal dia merah, hitam, biru dan kuning asal itu. Sekarang ada yang merah campur dengan hitam. Inilah sebenarnya yang menghasilkan variasi yang cikgu dah cakap sebelum ni. Okey, iaitu pindah silang. Pindah silang itu juga salah satu cara untuk menghasilkan variasi dalam populasi kita yang ada. Cikgu pun tak nak buang masa untuk yang ni. Sambung untuk spermatogenesis dan juga oogenesis dengan cepat juga. Jadi spermatogenesis tak ada dalam gambar di sini. Kalau kamu nak lukis, cikgu cadangkan kamu lukis kalau kamu ada buku, kalau kamu ada buku teks di tangan. Kalau tak ada, cikgu pun tak boleh buat apa. Jadi, kamu perlu faham tau. Kalau cikgu potong, bukan potong testis ya, kamu akan rasa sakit, cikgu tahu. Tapi kalau cikgu potong tibial seminiferus ni, cikgu potong, cikgu tunjukkan keratan rentas yang besar. Ya. Okey, cikgu dah potong dan tunjukkan keratan rentas dia. Jadi, kamu akan nampak di sini bahawa, kamu akan nampak okey. Ada satu lapisan sel yang paling penting untuk sperma, yang paling asal. Okey? Yang menjadi satu lapisan di luar. Penting nanti cikgu akan tengok bila cikgu akan bagi soalan mengenai ini. Okey? Di mana nukleus dia lebih besar lah. Okey, yang berfungsi untuk mengalami proses apa? Kalau cikgu gunakan istilah bukan meiosis lah, dia akan mengalami mitosis terdahulu. Okey? Barulah dia akan membentuk membentuk sel-sel sperma yang nanti akan membentuk sperma yang berenang. Okey, kalau anda tengok pada skrin lah, cikgu nak pendekkan cerita dia sekarang. Masa akan datang, kita akan cuba bincangkan untuk bahagian ni.
Jadi B, proses B pula ini yang baru kita panggil meiosis. Kenapa je aku nak sebut mitosis? Untuk mereka yang tak belajar bio, mungkin mereka akan sebut pembentukan sperma ialah proses meiosis betul. Tapi untuk sebagai budak biologi, kamu perlu faham ya. Sperma kita sekali lagi adalah tidak terhad kalau ikut istilah dia unlimited. Sebabnya kita akan mengalami mitosis terdahulu. Maksudnya ada satu yang paling penting lapisan di luar itu yang akan kekal supaya menghasilkan mitosis, menghasilkan duplikat untuk sel-sel yang bakal mengalami meiosis. Okey? Dan itu juga merupakan sel-sel yang awal ini, yang sel-sel paling luar ini merupakan sel-sel yang terbentuk ketika testis anda sudah ada selepas kelahiran. Okey, selepas ada kelahiran. Jadi kalau kamu tengok apa yang cikgu nak sampaikan sekarang pada skrin dengan cepat saja. Okey. Jadi ketika kamu masih di dalam badan ibu anda sebagai fetus, okey, kamu akan bentuk testis kamu. Betul? Okey. Testis itu tengok ya kalau kamu tengok di sini. Okey. Dia akan membentuk di tubule seminiferus tu akan ada lapisan kalau kamu tengok di sini spermatogonium. Okey, spermatogonium. Okey, spermatogonium tu. Awal itu. Dia memang diploid. Dia memang mitosis berulang kali. Cikgu, apa itu sel germa primordium? Kalau kamu nak betul-betul belajar istilah ini, dia bermaksud germ cell. Germ cell ini bermaksud sel-sel yang ketika kita dalam keadaan embrio. Bayangkan kita daripada sebiji sel yang banyak membentuk kepala ke, tangan ke, kaki ke dan testis sekali ya. Jadi sel-sel yang asal dia di mana tak nampak pun sel-sel bentuk untuk kanan, tangan ke, kaki ke, kepala ke ataupun testis tu kita panggil germ cell lah. Sel yang berpotensi membahagi dan membentuk apa-apa organ dalam badan ketika kita masih embrio. Boleh ikut ke tak? Ataupun cikgu jelaskan dengan tajuk. Cikgu takut ni sebenarnya. Germ cell itu bayangkan kamu dulu ada satu bola sel yang banyak, Kamu masih tak nampak tau, otak ke, kepala ke, mata ke, tangan ke, kaki. Sel itu yang berpotensi membahagi dan membentuk apa-apa organ. Apa-apa organ. Dia bukan stem cell, dia germ cell. Stem cell dia macam dalam sumsum tulang kita, sel-sel yang giat membahagi ya, dan dia boleh membentuk apa-apa sel-sel darah yang kita nak. Dan juga katanya ada potensi untuk membentuk juga organ-organ lain. Tapi kalau banding dengan germ cell, maksudnya ketika embrio ni, germ cell dia punya potensi jauh lebih besar daripada stem cell. Okay, jauh lebih besar. Sebab dia memang bentuk tangan, bentuk kaki, bentuk testis. Boleh faham ke tak? Boleh terima tak? Tanya Sing, boleh terima? Winnie? Boleh. Winnie? Oh, Winnie. Buat apa tu Winnie? Okey, boleh ya. Bukan tidur ya Winnie. Juga tahu cuaca sejuk ni sekarang. Okey, jadi dia bentuk dan dia akan bentuk semua testis kamu nampak di sini. Semua ini adalah sel, termasuk yang di luar tubule pun sel. Tapi dalam seminiferous tubule, lapisan pertama itu spermatogonium. Yang di mana dia akan mengalami mitosis. Jadi ketika perkembangan, okey, spermatogonium boleh berkembang menjadi spermatosit. Dia masih 2N. Okey? Spermatosit prima boleh membahagi secara meiosis satu untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Tapi dia akan menjadi matang, melengkapkan meiosis bila? Ini dia kematangan ni. Jadi bila dia akan jadi matang? Ini yang cikgu nak bagi tahu kamu sekarang. Ini yang kita bagi tahu akil balik. Okey, tapi namun dia lain daripada yang perempuan ya. Jadi yang kita nak bagi tahu sekarang, jadi ketika kita dah masuk akil balik, spermatosit sekunder ini akan lengkapkan meiosis. Okey, membentukkan 2 spermatit.
Beza spermatik dan sperma adalah, ini dua penting. Spermatik dan sperma sebenarnya benda yang sama, sel yang kandungan jin dia dah sama. Yang menjadikan istilah dia ada pembezaan je. Dia nak mengkhusus dalam fungsi dia untuk berenang mencari ovum. Jadi dia akan bentuklah melalui proses pembezaan ataupun pengkhususan sel membentuk flagellum. Ini ekor dia kita panggil flagellum untuk berenang menghala ke ovum. Pembezaan. Jadi kalau kamu tengok balik gambar raja yang cikgu nak tunjukkan tadi di sini, kamu perlu faham. Ini adalah sekali lagi lapisan tubuh seminiferous. Sperma yang lengkap dengan ekor itu bukan pada bahagian paling luar tau. Dia memang pada bahagian tengah-tengah, lumen kat tengah-tengah supaya dia boleh berenang. Berenang. Jonathan, faham kan? Berenang. You know swimming, right? Dia akan berenang, masuk epididymis dan berkumpul dan mengalamilah proses lagi matang. Menjadikan dia lebih sesuai, lebih besarlah saiz dia je. Berkumpul di dalam epididymis. Siapa tak boleh ikut? Ya, siapa tak boleh ikut? Ataupun cikgu nak pick nama juga. Yamping tadi, Yamping pula. Shihui, Shihui pun tak ada. Lupa. Kitchen, ya, Kitchen. Kitchen okey. Kitchen tadi cikgu dah tanyakan Kitchen. Kitchen, boleh ke tak pick Kitchen? Okey. Jadi perlu faham ya? Siapa tak boleh ikut? Jadi ada orang tertanya, jadi untuk proses satu sperma dibentuk daripada spermatogonium itu, okey, dia bentuk mengambil masa berapa lama sehingganya dia matang tau. Dalam lebih kurang 14 hari ya. Cikgu memang berdasarkan kepada apa yang cikgu dah belajar 14 hari lah. Okey, bukannya kamu memang unlimited tetapi perlu masa lepas guna itu untuk hasilkan yang baru. Itu jadi untuk menjadi matang. Manakala untuk oogenesis, cikgu pun tak nampak masa. Cikgu akan sambung secara mendalam untuk spermatogenesis oogenesis dengan soalan pada masa akan datang. Oogenesis pula, seperti yang cikgu dah cakap, dia bermula dengan germa primordium ini. Maksudnya, ketika apa? Ketika embryo, satu bola sel-sel yang banyak. Okey? Dia akan bentuk ovary, bentuk tangan, bentuk kaki. Itu cerita lain lah. Tapi untuk yang kita punya ovary, dia berbentuk daripada sel germa primordium. Okey? Dan dalam ovary itu ada oogonium. Jadi untuk yang perempuan sekarang, perlu faham. Sebelum anda dilahirkan, kamu sudah ada banyak oocyte primer. Ya. Oogonium akan berkembang menjadi oocyte primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel. Cikgu apa dia ni kan? Sabar ya. Lain daripada lelaki. Okey? Lelaki keluar paling penting kita spermatogonium itu. Okey? Kita akan membahagi secara mitosis. Cikgu ulang spermatogonium ini kita memang akan membahagi spermatogonium. Testis kita kalau banding dengan testis ketika bayi memang saiz lebih besar. Jadi dia akan membahagi secara mitosis dan mengekalkan bilangan yang patut ada. Dan kalau kita nak menghasilkan sperma, khususnya lepas akil balik kan, kita nak menghasilkan air mani, sperma itu sekali lagi daripada spermatogonium dia mengalami mitosis, barulah dia mengalami meiosis. Jadi proses ini akan berulang dan untuk lelaki yang sihat, spermatogonium itu seharusnya jin dia pun jin yang sihat. Kalau ada apa-apa yang berlaku di situ, mutasi berlaku pada spermatogonium, itu yang menjadi isu. Kalau spermatogonium kamu ada mengalami mutasi, cikgu, kenapa boleh mengalami mutasi?
Mutajen. Mutajen. Makan tak sihat khususnya. Kalau kamu jenis yang biasa tak makan masakan rumah, makan masakan di luar, makan masakan bahan kimia semua itu, dia boleh menyebabkan mutasi pada spermatogonia. Itu yang menyebabkan sperma kamu okey, ada kepala, ada ekor, ya, tetapi nukleus dia tak sihat. Lebih kromosom, kurang kromosom, ataupun kromosom lebih pendek, ataupun jin itu susunan base nitrogen yang tidak betul. Macam-macam lah. Untuk perempuan perlu faham, selepas kelahiran, kamu sudah ada usia prima ya. Usia prima. Kalau kamu tengok pada skrin kamu cikgu, ataupun kalau kamu ada buku teks dengan cikgu 290 tingkatan 4 ni ya, seketika kelahiran, kamu sudah ada usia prima. Dia lain kelahiran. Okey? Dan satu perempuan dijangka ada berjuta-juta. Okey? Berjuta-juta usia prima yang apa? Yang dibalut diselaputi oleh folikel prima. Kita ulang usia prima yang diselaputi oleh folikel prima. Setiap ovum itu akan ada folikel di luar. Folikel adalah sel-sel yang banyak yang mengelilingi ovum itu. Kalau kamu tengoklah di sini. Kamu boleh tengok gambar aja pada skrin cikgu. Ya, ovum dia di dalam folikel. Folikel itu adalah ada sel-sel yang selaputi. Iso 包裹着那个卵子的，包裹着 menyelaputi, okey, ovum. Ataupun sekarang kita bukan panggil ovum, kita panggil usia prima. Okey? Jadi pada peringkat bayi sudah ada dalam ovary dan setiap bulan bermula dari peringkat akil balik sehingga putus haid. Okey? Akil balik, satu folikel akan dirangsangkan untuk menjadi matang. Seperti gambar aja kamu tengok, dia akan menjadi besar setiap bulan. Okey? Jadi setiap bulan ketika anda datang bulan, okey, datang haid itu, bayangkan sekarang konsep dulu. Mungkin ada lain sikit daripada apa yang kamu tahu, tapi konsep asal dia adalah ada satu ovum. Okey, ketika anda datang haid itu yang tidak berjaya disenyawakan akan keluar mengikut darah. Jadi darah itu apa cikgu pun belum terangkan pada kelas-kelas tahun lepas ni kan, kita belum terangkan, cikgu pun akan ambil masa akan datang dengan soalan SPM yang sebenar. Jadi bukanlah, tak boleh kata soalan SPM sebenar, guna soalan SPM clone. Okey, clone nanti timbul isu pula kan, soalan SPM yang clone lah. Jadi yang perlu tahu bahawa bezanya di sini adalah, okey, dengan lelaki, perempuan dari awal sudah ada usia prima dan sudah maksudnya dah mengalami perkembangan ya. Kamu tengok sini, okey? Perkembangan, dan dia tidak akan mengalami mitosis selepas lahir. Dia sudah ada, dah cukup dah di situ. Okey? Dan apa kaitan dia sekarang? Jadi setiap kali akil balik, selepas akil balik setiap bulan satu usia prima akan mengalami meiosis yang lengkap. Makin anda tua, macam Chin tadi kata, proses penuaan itu adalah faktor untuk menyebabkan mutasi. Itu cikgu tak boleh nafikan sebenarnya. Tapi cikgu tak boleh gunakan istilah mutasi. Dia bukan mutasi. Jadi apabila anda makin uzur ya, perempuan masuk umur 40, di sini yang menjadi isu. Okey. Jadi ketika meiosis berlaku, gentian gelendung yang terbentuk mungkin tidak lengkap satu. Satu lagi, tidak berjaya untuk memisahkan kromosom homolog ketika meiosis 1 ataupun kromatid seiras ketika anafasah 2. Satu ketika anafasah 1, satu ketika anafasah 2. Cikgu, kenapa boleh terjadi macam tu? Okey, dah tua kan? Cikgu dah gunakan istilah dah tua. Jadi pembahagian kromosom itu tidak lengkap. Ini yang menyebabkan bahawa ovum yang dihasilkan
akan menjadi sama ada lebih kromosom ataupun kurang kromosom. Jadi untuk perempuan yang dah tua, kalau dia nak masa itu baru mengandung, ini ada sains kata ya. Jangan kata mak ayah saya ke ataupun saudara mara saya umur 40 lebih lahirkan anak sihat saja. Okey, itu kita kata thank goodness lah, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau terjadi pada kita, sekali lagi kita boleh faham ya? Ikut kajian, ketika perempuan yang mencapai umur 40, 1 daripada 100. Kalau kamu tengok graf ini, ada graf lagi. Kalau graf pun tak faham, dia pun tak boleh jawab apalah. Okey? Dia memang macam-macam kajian menyatakan, jadi kamu boleh tengoklah yang menyebabkan sindrom Down. Kamu boleh tengok antara dia lah. Nah, ini kajian yang menyatakan umur berapa dengan ratio, dengan nisbah untuk mendapat anak yang ada sindrom Down. Sebab benda ini mungkin berlaku pada kita. Kita tak tahu. Okey, cikgu dah cakap pada kelas sebelum ni, kita perlu bersedia. Bersedia dengan minda yang ready lah. Jangan nanti dah berlaku, barulah kita nak gaduh. Bukan gaduh lah, tapi sepatutnya dah bincang. Sama ada kalau ikut hukum mana-mana agama pun, kita biasanya mengesan sindrom Down pun pada anak ketika kita pergi buat 3D scan. Itu yang cikgu dengar lah. Cikgu dengar pun cikgu takut sebenarnya. Kita pergi buat 3D scan, kita nampak bentuk muka anak itu bentuk macam sindrom Down, baru kita pergi buat ujian darah. Tengok dia punya kromosom ada lebih ataupun kurang. Atau lebih ataupun kurang. Okey? Jadi dia kalau lebih, biasanya doktor akan tanyalah, okey, anak kamu adalah ialah sindrom Down. Nak ke tak nak anak tersebut? Nak ke tak nak anak tersebut? Cikgu pun tengok, cikgu pun suara tengok takut ni sebenarnya. Benda ni cikgu takut nanti kamu salah faham. Tapi cikgu dah cakap untuk anda bersedia. Irfan, boleh ikut ke tak Irfan? Irfan? Okey, boleh. Tadi cikgu cerita pasal apa? Cikgu cerita pasal apa? Ya, cikgu cerita pasal apa? Wah, macam tu je ya. Nak selamatkan. Memang betul juga. Tapi cikgu lebih fokus kepada apa? Jadi antara kita yang bincang tadi adalah sindrom Down pada anak yang dilahirkan oleh umur perempuan yang berbeza. Okey, dari itu dia lebih cenderung sebab tak disjunksi itu berlaku pun lebih tinggi ketika meiosis untuk melengkapkan pembentukan ovum, yang bakal disenyawakan oleh sperma dari lelaki. Jadi untuk sesiapa yang lebih mendalami isu ini, kamu perlu terdahulu menguasai spermatogenesis. Spermatogenesis pun mungkin berlaku. Cikgu dah cakap, biasanya jarang sperma itu akan jadi tidak sihat kalaulah kamu nak cakap pembentukan sperma itu tidak sihat tetapi spermatogonium itu masih sihat. Biasanya kalau sperma itu tak sihat ataupun kromosom dia cacat, bermula daripada spermatogonium. Maksudnya kamu memang akan yang lapisan paling luar itu yang mengalami mitosis sudah ada kecacatan di situ. Okey? Itu satu. Kalau sihat, dia akan sihat selama-lamanya lah. Tapi kalau tak jaga, terdedah dengan mutation yang banyak, okey, berlaku mutasi, ada cerita lain. Untuk perempuan, disebabkan kamu kalau memahami faktor penuaan, selepas akil balik itu, ia setiap bulan satu ovum yang akan akan berkembang ataupun daripada usid prima berkembang menjadi ovum. Jadi meiosis akan berlaku secara lengkap. Jadi disebabkan faktor umur itu, maka tak disjunksi mungkin berlaku. Tak disjunksi. Cikgu apa tak disjunksi ni? Kalau tak disjunksi tak tahu lagi, tengok buku teks 272. Mungkin berlaku menyebabkan apa? Menyebabkan panggil apa itu?
sindrom Down, okey, dengan ekstra kromosom pada ovum berlaku. Okey, untuk anak. Untuk lelaki, jangan kata kita kebal, tidak kebal ya. Untuk penyakit seperti Turner syndrome, balik kepada Turner syndrome. Murid-murid tengok muka surat 273, Turner syndrome. Di mana? Okey, kalau kamu tengok, ya, 44 campur XO ini. Okey, kurang satu kromosom dan juga sindrom Jacob. Ini yang baru. Krajdušek dan Jacob ini baru. Nampak ke tak, Jacob ini ada extra Y dan satu lagi di sini yang kurang satu kan. Dia mungkin daripada perempuan lelaki kamu argue. Tapi untuk sindrom Jacob ini lelaki, kenapa dia boleh mendapat extra satu Y lagi? Maksud dia adalah, okey, takdir junsi itu berlaku pada lelaki. Okey, Turner pun biasa pada lelaki tau. Biasa lelaki lah. Tapi itu cikgu pun tak jawab. Sebab benda itu ada penyelidikan lah. Masing-masing dia bentang. Tapi untuk Jacob, lelaki. Sebab Y itu ada ekstra satu lebih. Maksud dia, ketika pembentukan sperma melalui spermatogenesis, ketika spermatogenesis, takdir junsi berlaku. Okey, tak berlaku menyebabkan sperma itu membawa Y yang lebih. Membawa Y yang lebih. Okey, Y yang lebih itu maka dia boleh membentuk sindrom Jacob. Maksud dia apa? Bayangkan ovum X, ovum. Kalau sperma YY. Okey? Bukan Yonggi ya. YY, ekstra satu Y dia campur. Maka dia akan bentuk XYY di sini. Okey, XYY. Bukan SYY, SYY lain. Itu kawan kita kat dalam grup kita. Ini XYY. Sindrom Jacob. Lelaki yang mempunyai, kalau tasin, ya ke? Kalau ikut apa cikgu tahu, dia bercenderung untuk ganas ya. Kalau ikut di sini, lelaki yang mempunyai ketinggian lebih daripada lelaki normal, mempunyai masalah jerawat teruk, lambat bertutur, mempunyai masalah pembelajaran, mempunyai masalah otot yang lemah. Okey? Kalau tidak silap cikgu, ada lagi dia bersifat cenderung ganas tau. Kamu boleh nanti tengok online lah. Tapi kalau ikut buku teks di sini, sindrom Jacob adalah lelaki yang lain daripada lelaki normal yang kita nampak lah. Dia ada masalah pembelajaran dan lambat bertutur dengan masalah otot yang lemah, hypotonia. Okey? Untuk sindrom Turner pula, kita boleh argue sama ada lelaki ke perempuan. Ya, sperma mungkin lelaki itu X. Okey? Untuk ovum dia tidak mempunyai apa-apa kromosom seks. Jadi mereka cantum. Mungkin. Ataupun sebaliknya. Jadi takdir junsi berlaku boleh menyebabkan kita hasilkan anak yang sindrom Turner. Sindrom Turner ini adalah perempuan yang mandul. Perempuan. Okey? Perempuan yang mandul sebab dia bukan 2X, dia 1X saja. Jadi murid-murid, kalau anda tengok sebuah benda di sini, perlu faham ya, mutasi kromosom menyebabkan penyakit apa dan kaitkan dia dengan takdir junsi dan sekali kaitkan dengan meiosis, bukan mitosis ya, meiosis. Jadi dengan itu kita pun dah boleh faham. Okey? Mutasi pada sel gamet. Kalau mutasi kromosom berlaku pada sel gamet, okey? Penyakit yang dialami oleh individu yang mengalami mutasi akan diwarisi oleh keturunan ya. Okey? Perlu kita buat secara kesimpulan lah. Tetapi kalau mutasi itu berlaku pada sel soma, macam kanser khususnya kanser. Kanser ada dua penerangan di sini. Cikgu dah cakap, satu ialah keturunan. Biasanya kalau keturunan yang ada kanser, dia boleh turunkan pada anak. Satu lagi adalah, kalau kamu jenis yang tak jaga pada makan ke, dan kerja di suasana yang terdedah dengan ejen atau mutagen, ejen fizikal, contohnya sinar radioaktif yang tinggi, kamu dapat kanser, itu tak akan turun. Melainkan, kalau mutasi itu berlaku pada sel gamet, itu cerita lain. Tapi kalau kamu kerja di suasana yang ada mutagen, menyebabkan kamu ada kanser,
Dan kamu sudah ada anak, tak ada masalah dah. Jadi kamu seorang yang akan mengalami kanser itu. Jadi itu orang kata, bergantunglah soalan yang ditanya. Kanser tidak akan diturunkan. Okey, tidak akan diturunkan pada anak. Tidak boleh diwariskan kepada keturunannya. Dan hanya dialami oleh individu yang mengalami mutasi. Dia beza ya, kanser ini dia beza. Dia bergantung pada soalan. Sekali lagi bergantung sangat pada soalan. Tapi biasanya kalau orang itu mendapat kanser disebabkan oleh faktor mutagen persekitaran dan tidak melibatkan pembentukan gamet dia. Dia sakit ketika itu. Dia jatuh sakit mutasi atas mutasi ya ketika itu dan gamet dia yang hasil itu ada sihat. Jadi anak dia tidak akan mengalami penyakit tersebut. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Tiada soalan. Dia macam ni lah, murid-murid. Saya percaya memang kamu tak ada soalan lah. Tapi untuk menjadikan anda lebih faham kan. Jadi cikgu pun tak nak membuatkan hidup kamu keliru ya. Buatkan praktis formatif 12.3 ni. Okey. Praktis formatif 12.3 ni. Cikgu akan minta satu assignment, buatkan satu assignment, kamu hantar di situ, tulis di situ. Sekali cikgu akan letak jawapan di sana. Kalau malas salin saja ya. Benar, banyak kali kamu tak hantar ya, dah setahun lebih dah. Nanti PBD rendah, jangan salahkan cikgu ya. Lepas tu, kalau kamu punya internet bagus lah, boleh, sila baca untuk yang bahagian sini. Okey? Cikgu tak minta kau buat pembentangan ya, tak ya. Cikgu nak kau buat pembentangan untuk bab terakhir nanti. Yang untuk genetik sabar. Tapi yang ini, baca dulu. Cikgu akan bukakan pada kelas besok mengenai perang Vietnam, kemalangan nuklear Fukushima dan kemalangan nuklear Chernobyl. Chernobyl wajib tahu. Fukushima baru ini dan juga perang Vietnam. Siapa ada soalan? Vietnam ini dia guna satu panggil apa ya, kat atas cikgu mutagen biologi lah untuk membuat mutasi. Ada cerita dia. Nanti kita tengok. Cikgu akan cerita sikit untuk yang itu. Siapa yang tak faham? Ya? Naki atau Aidli? Ali boleh faham tak Ali? Alin? Okey, kalau tak ada masalah, akan praktis formatif yang 12.3 saja. Besok hantar terus ya. Juga akan bukakan assignment tu besok hantar. Dan diminta supaya semua bukakan kamera. Ini yang terlasah. Buka kamera. Okey, sila buka kamera. Okey. Jangan buang masalah Fatin ke, Keichen ke, Buven, Alian Najia, Farisha ya. Tak nak buka sekarang ya. Hari itu buka sekali je kan. Okey. Coming. Dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey. Jadi terima kasih semua. Itu saja daripada cikgu hari ini ya. Kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tinggal sebentar. Okey. Jumpa besok. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih.